Okey, kita akan mulakan tentang strategic thinking dulu. Kemudian kita akan masuk pada strategic planning, ya, insyaAllah. Okay, baik, tuan-tuan perempuan mungkin pernah baca buku ni, Kenichi Ome ni. Saya beli tahun 1993 rasanya, masa mula kerja dulu. Baca-baca memang tak faham, belik-belik tak faham. Tapi sebab saya tengok bos saya ada satu buku ni, saya jumpa buku ni, saya pun beli juga. Tapi memang tak faham. Saya kata apa benda yang dia nak cakap ni. Tapi selepas beberapa tahun lepas tu, saya baca balik buku ni, barulah saya boleh nak, orang kata apa, nak relate dengan apa kerja saya. Kenichi Ome ni dia Japanese, dia ni McKinsey consultant juga. Yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan, dia kata dalam strategic thinking ni, pemikiran yang strategik ni, analisis tu paling penting. Itu starting point dia, analisis. Sebab tu nanti kita akan gunakan tool-tool untuk menganalisa nanti. Jadi kita kena ada yang capability ni lah, dalam kemahiran ke, dalam pengetahuan ke, kita kena ada yang menganalisa ni, kena ada. Sebab tu saya cerita sikit, minta maaf kalau banyak cerita pula hari ni. Masa bos saya, dia buat bengkel dengan sebuah agensi kerajaan. Bila dia buat bengkel, sebab dia biasalah, KP baru je, strategic plan baru, tu biasalah. Bila tukar bos, tukarlah strategic plan. Jadi bila dia minta bos saya masuk untuk bantu, salah satu pandangan telah diberikan oleh one of the senior staff. Dia kata apa susah, duit ada, pakailah konsultan, dia kata. Jadi ada pros and cons tuan-tuan dan puan. Cuma bos saya kata pada masa itu, dia kata kenapa kita perlu bergantung pada orang luar, sedangkan kita sendiri boleh bagi yang terbaik untuk masa depan organisasi kita. Lebih kurang macam itulah, dia kata. Jadi saya bila dicerita dengan kami, jadi saya fahamlah kenapa kadang-kadang kebergantungan kepada orang luar ni, terutamanya konsultan ni, terlebih-lebih kadang-kadang. Jadi sebab itulah, sebenarnya bukan susah, sebenarnya dia rasa macam terlalu, apa kata, banyak habis masa, dia time consuming bila kita buat analisis dan sebagainya. Tapi tak nak menganalisa sesuatu perkara ni, sesuatu masalah ni, sesuatu isu ni, itu dia punya starting point dia. Sebab tu kita, kalau kata Kenichi Ome ni, the book writer ni, dia kata kena ada intellectual flexibility, kena ada creativity, sebab kita nak come up with solution. Kita bukannya nak kupas untuk nak tahu saja, tapi kita nak bagi solution. That's why we have to be flexible, and also creative. Dan juga kalau kita ni ada elemen strategic thinker ataupun planner, kita kena banyak bertanya lah sepatutnya. Dalam keadaan macam mana, solution oriented. Kita kena tanya untuk kita nak tahu, nak kupas lebih mendalam. Kita boleh, macam buku yang saya selalu baca, dia panggil deep dive. Kita tak boleh tengok surface, kita kena pergi ke dalam untuk tahu lebih. Bukan saja turun dalam tu tengok di kanan kita. So that's why dia kata the first stage in strategic thinking is to pinpoint kat mana the critical issue. Jadi macam itulah dia kata. And never lose sight of the key factors in our business. Jadi kita tahu apa yang kita perlu buat. Sebab tu saya kata lepas bertahun-tahun lepas tu baru saya faham apa konten buku The Mind of the Strategist ni. Menarik. Sebab saya boleh, masa tu bila saya baca, saya dah boleh apply, insyaAllah. Okay, baik. Apa maksud strategic thinking, tuan-tuan dan puan-puan? Strategic thinking ni, sebab tu saya kata tak perlu nak kena keluarkan plan strategik dan sebagainya. Kita dekat level mana-mana pun, bila kita boleh nampak peluang, bila nampak masalah ataupun isu, kita dah boleh analyse dah. Bila kata analyse ni, kita kata senang. Saya pinjam perkataan yang saya punya cikgu saya lah. Dia kata kupas. Macam mana kita nak kupas? Macam mana kita nak tengok isi dalam dia, apa dia, kaitan dia dan sebagainya. Ada internal factor, ada external factor, ada apa lagi faktor yang berkaitan. Kalau kita kat UKM ni tengok stakeholder, jangan tengok dalam je, jangan tengok dalam kita je, stakeholder kita siapa, kat luar sana dan sebagainya.
So ini yang saya katakan, walaupun kita dekat 41 ke, kita dekat 44 ke, our ability to analyse, jangan setakat faham saja, kita beranalyze. Sebab tu kadang saya rimas bila kita bagi, dia bagi balik dengan, oh tak boleh lah cik. Apa pula tak boleh? Saya dah call lah, dia tak jawab cik. Tak email tak? Email juga pun tak jawab cik. Jadi dia nampak orang macam ni, dia memang tak nak kupas, tak nak cari jalan. Sebab tu saya kata, kenapa pentingnya strategic thinking ni? Sebab bukan saja boleh mengupas sesuatu isu, suatu permasalahan, tapi kita boleh tengok daripada a broad perspective, a wider perspective, daripada sudut pandang yang pelbagai. Jangan tengok daripada kita sahaja, kita tengok daripada stakeholder kita, pemegang taruh, pihak berkepentingan, siapa lagi yang ada berkaitan dengan kita. Kadang-kadang kita tak nampak. Pengaruh media sosial dan sebagainya. Kita kena tengok daripada pelbagai sudut. Itu yang penting sekali. Dan paling penting sekali, kita boleh anticipate, kita boleh menjangkakan apa impact. Yang keadaan sekarang ni lah. Siapa jangka bila everything is done on learning sekarang ni, siapa jangka sebelum ni? Ada yang bersedia, ada yang tak bersedia. Saya dimaklumkan kita orang nak beli satu equipment yang untuk Zoom meeting ni yang pakai kamera yang boleh fokus ni. Tapi yang supplier kata kena tunggu sebab sekarang ni semua kementerian tengah order. Nampak? Sebelum ni tak ada, masuklah kami juga tak bersedia. Jadi kita kena sentiasa bersedia untuk menjangka, membuat jangkaan-jangkaan tertentu lah. Jadi itu sebenarnya strategic thinking. Tak payah kita nak complicated lah. Kita nak analyse, kita nak form important ideas, decision, dan insyaAllah we can come up with certain plans. Sebab tu saya suka bila kata plan ni, tuan-tuan. Saya tahu memang ada pusat strategi. Bukan kerja dia orang saja. Semua orang kena ada masing-masing punya pusat strategi di bawah masing-masing punya department, di bawah kita punya tu. Lebih kurang macam itulah. Sebab kalau tidak, kita serahkan kepada orang lain untuk membuatkan plan dan strategi untuk kita. Itu kadang-kadang dia tak dia tak ngam. Tapi tuan-tuan dan puan, kita kena balance. Jangan terlalu ekstrim pula. Sebab tu dipanggil analysis paralysis. Terlalu overanalyze, terlalu overthink pun ada juga. Terlalu fikir-fikir, satu solution pun tak dicadangkan. Satu kerja pun tak buat, pun tak guna juga. Tapi kalau level yang bawah ni tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu saya selalu tekankan, kalau jumpa bos, jangan cerita problem. Tapi bagilah beberapa solution. Kalau kita jangan bagi excuses. Dah call tak dapat cik, dah email tak dapat cik. Kita bukan nak tahu cerita apa-apa. Kita nak tahu result dia apa. Jadi sebab tu, bila kata tentang strategic thinking ni tuan-tuan dan puan-puan, bukannya kata kita nak kena contribute. Saya ni ulang-ulang banyak kali lah, minta maaf lah ni. Ulang banyak kali. Bukannya kita nak contribute tentang dalam strategic plan yang besar tu. The grand plan tu bukan. Yang kita ni, yang operational ni, yang tactical ni, yang kita punya orang kata bidang kita punya so-called our own territory dululah. Kita kena ada. Jadi dia tak boleh surface. Dia kena pergi tengok ke dalam. Dia kena tengok, kena jangkakan 5 tahun, 6 tahun. Sebab tu kadang-kadang, you boleh tengok lah kalau, minta orang cakap lah buat bajet. Kadang-kadang setengah orang dia struggle. Dia boleh tengok dalam masa setahun boleh. Kita kata boleh tak you buat projection. Buat projection memang memang tak dapat lah. Memang tak keluar jadi projector lah lepas tu. Sebab dia tak boleh nak agak. Dia tak boleh masukkan apa faktor. Memang kita buat lebih kepada kita estimate. Tapi kadang-kadang kegagalan kita untuk berfikir ke arah itu sebabkan oleh kita terlalu selesa ataupun mungkin kita ni terlalu banyak sangat operational. Terlalu operational sangat. Tanya pasal akta ke apa ke pekeliling ke utamanya kalau kita pergi JPA sebab saya banyak berurusan dengan JPA Jabatan Pengeluar Pekeliling tu. Semua tanyalah apa-apa semua. Tapi bila kita kata okey, kalau kita nak move into a different direction macam mana? Dah mula mula goyang, mula sebab tu Allah bagi kita pandemik ni, bagi COVID-19 ni banyak peluang sebenarnya yang kita boleh fikir-fikirkan.
mungkin saya tak ada solution. Sebab tu kadang-kadang kita jadi bos, kadang-kadang solution bukan pada kita. Solution kadang-kadang pada anak-anak buah kita. Terutama yang kalau berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan digital semua ni. Sebab tu kita kena, saya kata, kalau kita nak buat apa-apa, kita kena bersama. Satu tim. Itu boleh penting. Pengalaman saya lah. Macam saya kata, ini daripada pandangan saya sebagai practitioner lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak setuju, kita boleh bincangkan sebentar lagi. Okey, apa tips kalau kita nak banyak menganalisa yang sepatutnya lah untuk bantu kita to think strategically. Sebab tu saya kata, nombor satu ni susah sikit lah. Kadang-kadang sebab bukan susah. Yang muda-muda ni memang suka bertanya. Tapi kadang-kadang kita yang tua-tua macam saya lah, kadang-kadang kita annoyed. Kita rasa macam irritated. Kalau orang banyak tanya sangat pun susah juga. Sebab tu saya suka ingatkan kepada yang suka bertanya, nak tanya tu pun kena ada cara lah. Kena ada dia punya adab dia jugalah. Kadang-kadang saya pernah pergi satu mesyuarat pengurusan tertinggi. Sebelum kami masuk mesyuarat tu, kami telah diingatkan supaya jangan bertanya dalam mesyuarat ni. Pun boleh juga, pernah juga jadi. Bukan saya terkejut, kawan saya pun terkejut juga masa tu. So, kita daripada background berbeza. Benda tak jelas kita kena tanya. Okey. Tapi selalunya bukan budaya kita lah. Maaf cakap lah nak tanya-tanya ni. Okey. Dan juga macam mana kita nak sharpen our analytical skill ni. We have to realize what we do not know. Apa kita tak tahu. Kalau kita tahu, cakap tak tahu. And we have to, please don't make any assumptions. Itu boleh penting sekali. Assume. Assume ni bahaya. Nombor 4 tu penting sekali. Especially untuk yang tuan-tuan perempuan yang level 41, 44 ni. Do not take what you see at face value. Maksudnya, bos bagi, itu ambil okey. Sebab apa? Sebab bos bagi. Jangan betul lah kita kena mengikut arahan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tengok dulu. Kadang-kadang mungkin ada yang bos kita terlepas pandang. Kita tak tahu. Sebab tu kita jangan. Sebab ni membantu kita selalu jangan assume, jangan ambil bulat-bulat je. Saya pernah buat dengan staff saya, mana yang slow sangat tu, saya sengaja buat dia punya tu, saya salahkan info. Yang tengok. Yang betul pun, yang salah info datang balik kat saya pun, confirm dah salah. Sebab dia tak pernah, sebab dia ambil at face value. Itulah hasil dia. Dan saya pun kena beritahu dia lah. Kau tak check ke, kata. Benda-benda macam tu lah. Dan kita kena selalu galakkan whatever info, jangan jadi info saja. Kita kena turn that into knowledge. Supaya kita boleh belajar, kita boleh kaji lagi. Tuan-tuan dan perempuan di satu environment pembelajaran. Jadi kita kena, ramai kita boleh tanya. InsyaAllah. Itulah antara tips.